Salam sejahtera, nama saya Elvis Latiun, nomor metrik 259576, pelajar tahun akhir. Oke, saya akan membentangkan tugasan individu subjek ekonomi dan pembangunan JMJF 014 yang bertajuk Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang saya telah pilih sendiri. Oke, apa itu Wawasan Kemakmuran Bersama 2030? Berikut adalah kerangka kerja Wawasan Kemakmuran Bersama ini, yaitu merupakan usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terus membangun secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif kepada semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah, dan rantaian bekalan. Usaha ini diteruskan ke arah mengukuhkan kestabilan politik dan meningkatkan kemakmuran negara serta memastikan rakyat bersatu padu tanpa prasangka dengan meraihkan berbagai bangsa dan budaya sebagai asus penyatuan bangsa. Oke, apa itu matlamat wawasan kemakmuran bersama? Menyediakan taraf hidup yang wajar kepada semua rakyat Malaysia menjelang tahun 2030 nanti. Objektif wawasan ini adalah membentuk pembangunan semua, menangani jurang kekayaan dan pendapatan, negara bersatu makmur dan bermaruah. Apa isu cabaran yang dihadapi untuk melaksanakan wawasan ini? Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Malaysia masih belum mencapai potensi yang sebenar. Seterusnya, sebahagian besar industri masih berada dalam kategori nilai ditambah yang rendah dan penggunaan teknologi yang rendah. Jurang antara kumpulan pendapatan etnik mulai semakin melebar. Bahagian pampasan pekerja yang disebut CE pada KDNKK masih rendah. Ekonomi berputar tidak berkembang seiring dengan pembangunan dan kemajuan negara. Isu dan cabaran seterusnya, kegiatan monopoli dan pencatatan dalam pasar. Dan apa yang kita selalu dengar, rasuah dan salah guna kuasa menjejaskan pertumbuhan dan pengagihan ekonomi. Oke, 15 prinsip panduan yang dikategorikan kepada 3. Yang pertama, pembangunan untuk semua, kemakmuran berterusan. Dan seterusnya adalah kesaksamaan keberhasilan, pertumbuhan yang saksama, ekonomi teragih, dan keterangkuman. Bagi menangani jurang kekayaan dan pendapatan, prinsip yang diamalkan adalah masyarakat peri pelajar, ekonomi masa depan, pendekatan ekonomi keperluan, ekonomi politik berinstitusi, dan modal kesepadan sosial. Bagi negara bersatu makmur dan bermaruah, kita menekankan paksi ekonomi Asia, mengamalkan demokrasi dan kestabilan, menerapkan integriti, tata lurus yang baik, perpaduan dan kepelbagaian, dan kedaulatan dan kelestarian. Apa implikasi sekiranya kita mengamalkan wawasan kemakmuran bersama ini adalah yang pertama, ekosistem perniagaan dan industri. Implikasi juga kepada aktiviti pertumbuhan ekonomi yang disebut KEGA, modal insan, pasaran buruh dan pelepasan pekerja, kesejahteraan sosial merangkumi wilayah, modal sosial. Oke, di sini ada 15 cadangan aktiviti pertumbuhan ekonomi dipanggil KEGA. Yang pertama, hub keuangan Islam 2.0, kita upgrade ekonomi digital yang lebih berdasarkan digital, revolusi perindustrian 4R, industri kandungan, hub Asian, hub halal dan makanan, komoditi Malaysia 2.0, pengangkutan logistik dan mobility lestari, ekonomi pesisiran dan maritim, pusat kecemerlangan, tenaga boleh baharu, ekonomi hijau, pertanian pintar dan bernilai, perkhidmatan termaju dan modern, pelancongan yaitu Make Truly Malaysian Asia. Cadangan taburan wilayah ekonomi itu merangkumi semua negara seperti yang kita lihat dalam slide, merangkumi semua negeri. Oke. Memboleh daya wawasan kemakmuran bersama itu kemampanan fizikal, modal keuangan, keberkesanan penyampaian institusi, tadbir urus yang berintegriti, pendidikan dan Tibet,
data raya, kelestarian, dan masyarakat berpencerahan, bermaksud masyarakat yang lebih berilmu. Oke, pengurusan polarity ada 9 di sini, yaitu B40 miskin dan rentan ekonomi, masyarakat dalam transmisi ekonomi, masyarakat orang asli, Ubud, Sabah, dan Sarawak, kurang-kurang upaya OKU juga tidak dilupakan, belia yang ketujuh wanita, anak-anak, dan warga emas. Oke, ini dia indikator sosial dalam memastikan pembangunan yang holistik dan menepati kehendak kepelbagaian budaya selaras dengan identitas nasional. Yang pertama, indeks perpaduan. Yang kedua, indeks integriti dan rasuah. Yang ketiga, indeks keharmonian agama. 4, indeks kesehatan rakyat. Yang kelima, indeks iklim dan alam sekitar. Indeks anti dada, indeks pencegahan jenayah, dan indeks keharmonian kejiranan. Daripada pembentangan saya tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, wawasan kemaksudan bersama 2030 sebagai naratif pembangunan baru Malaysia yang meliputi kerangka dan hala tuju ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang mapan. Ia juga akan memastikan pengigihan ekonomi yang lebih adil, saksama, dan inklusif pada semua peringkat kumpulan pendapatan, etik, wilayah, dan rantaian bekalan. Ketiga, peralihan daripada ekonomi berinisiatifkan buruh yang berkemahiran rendah kepada ekonomi berasaskan pengetahuan akan diberikan keutamaan. Dan yang keempat, pelaksanaan dasar dan program yang berkesan bagi memastikan rakyat dapat menikmati taraf hidup yang wajar. Yang kelima, tumpuan akan diberi untuk memperkukuhkan tadbir urus dan integriti bagi mencegah ketirisan dan insiden-insiden rasuah. Dan yang terakhir sekali, penekanan akan lebih tertumpu pada prinsip kesaksamaan keberhasilan berbanding kesaksamaan peluang. Oke, terima kasih. Itu saja pembentangan dari saya dan salam sejahtera.